Subhanallah, subhanallah. Ya, muslimin dan muslimat rahimakumullah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb
رب صل عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Haji Ramalan bin Mansur selaku pengerusi Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2A, seluruh ahli jawatan kuasa surau, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, para jamaah Surau An-Nur terutamanya, seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai ketika ini dan waktu ini. Allah memberikan kita ruang dan peluang yang terbaik. Allah memanggil kita semua untuk sama-sama kita berada dan menyertai akan kuliah maghrib ini, walaupun dijalankan secara alam maya, secara online. Jadi mudah-mudahan dimanapun kita berada, tuan-puan berada di rumah maupun mungkin sekarang dah berada di masjid ataupun di surau, dapat tunaikan solat fardhu maghrib berjamaah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan ketika ini kita isikan ruang waktu di antara maghrib dan isya ini dengan sedikit perkongsian. Barangkali perkongsian yang mungkin mendatangkan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberkati dan kita semua insya-Allah pada malam ini. Allahumma amin. Baik. Jika sudi tuan-puan, mohon komen dari segi suara, sebab saya malam ni first time saya gunakan mic baru saya. Mic baru saya baru sampai. Jadi tengah try ni okey tak okey, jadi mohon komen sikitlah tuan-puan. Agak kuat ke, clear ke, mohon sama-sama berikan feedback. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat didengari, dapat disertai oleh seramai mungkin jamaah insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita mengharapkan agar mereka yang bersama pada malam ini sedikit sebanyak akan dapat membuka minda maupun pengetahuan berdasarkan Al-Quranul Karim. Kerana apa? Seperti biasa pada hari Jumaat bermula pada minggu lalu, saya akan berkongsi dengan tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian berkaitan tentang tadabbur Al-Quran. Tentang tadabbur Al-Quran. Bukanlah saya orang yang pandai, tetapi bila mana diamanahkan untuk berkongsi, saya akan cuba berikan yang terbaik insya-Allah, mudah-mudahan. Dan pada malam ini muslimin dan muslimat sekalian, saya berkongsi dengan tuan-puan berkaitan tentang seorang lelaki maupun seorang karakter, seorang watak yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana kita menyelusuri, bila mana kita membaca Al-Quran dan kita perhatikan ayatnya, kisah sirah dan sebagainya, kita akan dapati pelbagai karakter, pelbagai watak yang Allah wujudkan dalam Al-Quran. Di mana untuk sama-sama kita mengambil iktibar. Dan watak tersebut bukanlah seorang rasul, bukanlah seorang nabi, tetapi mereka yang beriman, mereka yang memegang amanah Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan, untuk diberikan pengetahuan tersebut kepada seluruh umat, kepada seluruh
umat manusia dan sebagainya. Baik. Iaitu pada malam ni insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya akan berkongsi dengan tuan-puan berkisah dengan seorang watak yang Allah nyatakan dalam surah ke-18, iaitu Suratul Kahfi. Suratul Kahfi iaitu watak ataupun kisah yang keempat yang dalam Al-Quranul Karim, iaitu berkaitan tentang kisah seorang yang bernama Zulqarnain. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, para imam mufassir menyatakan bahawa Zulqarnain ini bukan nama dia, tetapi gelarannya. Namanya kita akan lihat di siapakah namanya. Dalam Al-Quran tuan-puan kita akan lihat ada yang Allah sebutkan wataknya dan namanya sekali. Contoh Maryam, dia wataknya ada dan namanya disebut. Mungkin dia orang yang hebat. Lain Luqman pun disebutkan juga. Tetapi ada juga disebutkan wataknya tetapi namanya tak ada. Siapa? Contoh pada minggu lalu saya berkongsi tentang kisah anak Nabi Adam, Qabil dan juga Habil. Kan dalam Al-Quran tak katakan namanya, tapi watak tu ada, tapi nama tak dinyatakan. Bukanlah nak kata mereka tidak hebat, mereka hebat juga, tapi ada sebab musababnya. Jadi dalam kisah ini, bila mana kita rujuk dalam Al-Quranul Karim, salah satunya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana kita buka Al-Quran dalam Suratul Kahfi ayat ke-83, ini bermula tentang kisah watak yang keempat. Dalam Suratul Kahfi ini kita sedia maklum ada 4 tema, kan ada 4 tema, 4 kisah yang berlaku. Bermula dengan Ashabul Kahfi. Nanti kita akan masuk ke Ashabul Kahfi. Lepas tu kita akan masuk tu ada kisah berkaitan tentang 2 orang pemilik kebun, Rajulaini. Pun namanya tak disebut, tetapi wataknya ada, karakternya ada. Okey. Tema yang ketiga, kisah yang ketiga berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Kita tahu Nabi, nama dan sebagainya. Yang keempat, watak disebut sebagai Zulqarnain. Ini watak yang keempat, Zulqarnain. Dan bila mana kita mendalami akan Suratul Kahfi ini, kita akan dapati bahawa yang keempat ini dia berkisah tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, tentang penjajahan. Jadi kita mungkin boleh bayangkan, mungkin Zulkarnain ini ada orang kata sebagai raja, ada orang kata sebagai nabi dan sebagainya, wallahu a'lam. Jadi kita lihat di sini kebenaran dia siapa. Okey. Tuan-tuan, ayat 83 yang berbunyi satu-satunya kisah Zulkarnain dalam Suratul Kahfi ini tuan-tuan. Dan soal lain tak ada. Ayat yang bermula dengan wa yas'alunaka an dzil qarnain. Ayat yang berkata dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Siapa yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Tuan-tuan, bila kita lihat dalam awal sejarah tuan-puan, kan kisah ini berlaku kepada diturunkan di Madinah, berlaku kepada kaum Yahudi. Kerana di Mekah tak ada Yahudi tuan-puan, di Madinah ada Yahudi. Dan ketika itu kita lihat bagaimana pihak Yahudi ini dia akan cuba cari cari maklumat untuk menidakkan ataupun meragui akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba cari usaha nak mengelakkan benda tu, nak menidakkan, nak meragui betul ke Muhammad ni Nabi. Jadi apa yang berlaku pada mereka ini tuan-puan, dan mereka bertanya kepada pendeta mereka, pada para alim ulama Yahudi mereka. Yahudi pun ulama dia juga, kan ada orang hebat pandai dia. Dan dia bertanya, dia kata Muhammad tu betul ke Nabi? Jadi bila disependekkan cerita, kata pada pijak pandai mereka, dia kata kalau kau nak pastikan sama ada Muhammad tu Nabi ataupun tidak, Muhammad tu Rasul ataupun tidak, kau tanya pada dia tentang 3 perkara. Kalau dia dapat jawab 3 soalan ini, memang betul dia Nabi. Bila dia dapat detailkan, dihuraikan benda ni, memang betul dia Rasul. Maksudnya betul lah tu.
Kata dia pandai Yahudi itulah. Dan apa dia? Dan dia cuba tanya pada Muhammad tu, pertama berkaitan tentang Zulkarnain. Tentang Zulkarnain. Itu sebab dalam ayat ini dia mula dengan wa yas'alunaka dzil qarnain. Bila mana tanya tentang Zulkarnain, ceritakanlah. Itu pertama. Itu soalan kemudian tu. Kata Allah, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah akan aku bacakan kepadamu kisahnya. Maksudnya Nabi akan ceritakan benda tu. Itu pertama. Yang kedua, tanya pada Muhammad tentang kisah orang yang beriman. Kisah orang yang beriman yang tiba-tiba tuk-tuk dia hilang. Siapa itu? Tu Ashabul Kahfi tu. Itu sebab dalam ayat awal surah Kahfi tu cerita Kahfi kan. Okey. Dan yang ketiga, tanya pada Muhammad berkaitan tentang wa yas'alunaka tentang ruh, okey, baik. Kita selalu dengar Iskandar Zulkarnain, tapi kalau sebut cuma Zulkarnain saja, kan kisah Rasulullah. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Saya terangkan nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Itu pada peringkat awal. Itu sebab bila mana ayat Quran sebut hanya berkisah tentang sebutkan siapakah dia Zulkarnain. Dan Nabi sebut kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka aku akan kisahkan kepada anda tentang kisah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam Al-Quran tak dinyatakan siapakah watak Zulkarnain ini sebenarnya. Siapakah dia? Tetapi Nabi bercerita tentang kisah yang berlaku pada Zulkarnain. Apa yang berlaku padanya? Tak apa, kita buat flashback sikit. Saya bawakan kisah-kisah ataupun saya bawakan pendapat para imam tafsir dan para alim ulama berkaitan siapakah dia Zulkarnain ini. Ada orang kata Iskandar Zulkarnain, ada sebagainya. Kita lihat. Okey, baik. Di segi tafsiran awal, tuan-puan, kita kena ketahui bahawa bila mana kita baca kisah ini, kita akan dapati bahawa Zulkarnain seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang amat soleh. Hamba Allah yang amat soleh. Zulkarnain sama seperti kita, tuan-puan. Fizikalnya sama. Sebab apa, tuan-puan? Dalam sejarah menyatakan bahawa Nabi Adam antara Nabi yang terbesar, 60 hasta tinggi dia. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Sangat tinggi. Nabi Nuh juga dah semakin kecil dah. Dan sampai ke Nabi Ibrahim seperti kita, tuan-tuan. Seperti biasa. Maksudnya tak dah tinggi sangat. Sekadar orang-orang Asia. Lebih kurang itulah, tuan-puan. Terus kan Zulkarnain juga pun sama, orang yang sama fizikal seperti kita. Tidaklah terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi sedang-sedang sahaja. Dan alam ini, kesimpulannya, tuan-puan, pada awal kita dapati dalam ayat ini Zulkarnain seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang amat soleh, di mana Allah kurniakan kepada Zulkarnain ini dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu yang sangat hebat, ilmu berkaitan tentang pemerintahan, dan Allah kurniakan juga kepada Zulkarnain dengan hikmah dan juga kekuatan serta kerajaan yang sangat besar di bumi ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana kita baca tentang sirah, berkisah tentang sejarah, terutama dalam peradaban Islam, kita akan lihat, tuan-puan, dalam dinyatakan pada alim ulama ada 4 manusia, ada 4 tokoh lah, ataupun 4 karakter, 4 makhluk yang Allah berikan kepada dia, dengan 4 orang ini dapat menakluki dunia ini seluruhnya, daripada timur ke barat, utara ke selatan, penuhnya, tuan-tuan. 2 daripadanya beriman, 2 daripadanya kafir. Itu kena ingat. Allah kurniakan pada 4 makhluk ini dengan pemerintahan, dengan kerajaan yang seluas bumi ini, daripada timur ke barat, utara ke selatan, penuh. Siapa dia, tuan-puan? 2 daripadanya beriman kepada Allah, 2 daripadanya kafir kepada Allah. Dan kisah ini untuk kita ambil iktibar sungguh-sungguh. Okey. Yang beriman kepada Allah, tuan-puan, siapa dia? Iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dapat mentadbir dunia ini, dapat mentadbir bumi ini seluruhnya. Bahkan bukan saja timur ke barat, di seluruh makhluk pun, sama ada haiwan ke dan sebagainya, pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey. Itu yang beriman, kalangan Nabi. Yang kedua ialah Zulkarnain. Zulkarnain. Dan Quran sebut Zulkarnain. Saya tak sebut nama lagi ni. Okey. Itu sebab kita lihat dalam bila kita baca kisah ini, pemerintahan untuk Zulkarnain ini, tuan-tuan,
muslimin dan muslimat sekalian, dia meliputi timur ke barat, utara ke selatan. Dia antara orang yang beriman yang dapat Allah berikan kelebihan kepada dia, dapat menakluki seluruhnya. Bab kata dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bila mana bercerita, Ibnu Abbas ni siapa tuan-puan? Ibnu Abbas ni sepupu Nabi SAW. Di antara sepupu dan juga sahabat Nabi yang sangat power dalam bab pentafsiran Quran. Di kalangan para sahabat Nabi, antara sahabat-sahabat Nabi yang paling power bab tafsir Quran adalah Ibnu Abbas. Selepas pada Nabi lah. Sebab bila mana mereka bertanya tentang Ibnu Abbas, sampai pada kisah Zulkarnain ini, dia kata apa? Bila mana Zulkarnain keluar untuk pergi membuat rondaan, untuk buat pemantauan tentang kerajaan dia, dia makan masa selama 500 tahun. 500 tahun. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah tuan-puan. Kalau kata tuan-tuan para sahabat, ada yang pengalaman sebagai YB ataupun berpengalaman sebagai ketua kampung, pengulu dan sebagainya. Kita nak ronda satu kampung, kadang-kadang tuan-puan makan masa juga kan. Satu hari mungkin tak sempat lah, nak cek satu dan sebagainya, mungkin makan masa sampai 30 hari mungkin. Kalau kata YB pun mungkin sampai 2 bulan juga tuan-puan. Mungkin barangkali lah kalau satu persatu dia cek rumah sebagainya kan. Itu juga dengan Zulkarnain. Dia nak pergi mantau, nak tengok keadaan kerajaan dia, makan masa selama 500 tahun. Masya Allah, Tabarakallah. Itu pendapat Ibnu Abbas. Nak gambarkan kepada kita tuan-puan betapa besarnya kerajaan Zulkarnain ini, betapa luasnya kerajaan Zulkarnain ini. Itu sebab tuan-puan kat awal. Itu sebab tuan-puan itu kan kepada Zulkarnain. Mari kita lihat. Kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, tafsir Al-Kasyaf, dia menyatakan bahawa tuan-puan, Zulkarnain ini adalah raja yang bernama Raja Iskandar. Raja Iskandar Al-Maqduni Al-Yunani. Raja Iskandar Al-Maqduni Al-Yunani, yang telah memerintahkan dunia sekitar tahun 330 sebelum Masihi. Dan beliau juga menyatakan bahawa ada pendapat lain, Iskandar Zulkarnain ini juga, Iskandar Al-Maqduni ini dipanggil seperti kenal dengan gelaran Alexander the Great, Raja Makedonia. Raja Makedonia. Muhammad Alexander ataupun Alexander adalah Zulkarnain. Alexander tu nama kepada Zulkarnain. Alexander tu dalam bahasa Inggerisnya Alexander lah, bahasa Arabnya Zulkarnain. Apa tu Zulkarnain tuan-puan? Zulkarnain ini setengah pendapat kata dia 2 tanduk. Apa 2 tanduk tu kita terangkan. Dan ada pendapat kata dia 2 kurun. Sebab pemerintahan dia sangat besar. Dan bila mana makan masa untuk dia pergi rondaan itu, makan masa sampai berkurun-kurun, makan masa 2 kurun untuk pergi sempurnakan rondaannya. Okey, baik. Dan Iskandar Zulkarnain ini ataupun Raja Iskandar ini, dia telah mewarisi pemerintahan daripada bapanya Raja Philip II pada tahun 340 sebelum 34 sebelum Masihi. Dan inilah berlaku kepada Zul Iskandar. Itu kata Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf. Dan pendapat ini disokong oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Itu ada pendapat yang menyatakan beliau adalah Raja Iskandar Al-Maqduni Al-Yunani. Itu pendapat yang pertama. Okey. Tetapi ada juga pendapat yang lain. Pendapat yang lain yang menyatakan bahawa Zulkarnain ini dia bukan dah raja, bukan orang raja, tetapi dia manusia biasa. Manusia biasa, ataupun ada kata dia bukan Raja Iskandar, tetapi yang diberikan tampuk pemerintahan kerana Zulkarnain dihidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Dan ini
disokong oleh Said Qutb. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, boleh rujuk dalam Fi Zilalil Quran juzuk yang keempat, diterangkan bahawa Zulkarnain ini dia bukan Najib Iskandar. Dia bukan Najib Iskandar, tapi dia rujuk pada seorang insan yang soleh yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia suka bermusafir. Okey. Kerana Said Qutb berpendapat bahawa Najib Iskandar ini seorang kafir, belum beriman kepada Allah. Tetapi Zulkarnain seorang insan yang beriman kepada Allah dan juga pada hari akhirat. Itu berkaitan tentang dua pendapat. Satu pendapat kata dia Raja Iskandar, pendapat lain kata dia bukan Iskandar, tempat hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Okey. Dan ada pula yang menyatakan Zulkarnain ini ialah Raja Kursh ataupun Cyrus, iaitu Raja Parsi yang memerintah pada tahun 559 sebelum Masihi. Okey. Dan kita lihat di sini tuan-puan, saya tak dapat nak katakan mana yang betul, mana yang salah. Cuma dalam Al-Quran menyatakan Zulkarnain. Dan kita risau sangat kalau kata kita risau sangat bila mana kita terbaca kisah ini berdasarkan kisah Israiliyat. Bila Israiliyat dia bercanggah dengan Al-Quran kadang-kadang. Sebab itu saya lebih berpendapat berkaitan tentang pendapat Said Qutb tadi, untuk tidak memperincikan siapakah dia Zulkarnain. Tak perlu kita perincikan dia lahir bila, dia tahun bila, dan siapakah sebenarnya. Bahkan Al-Quran pun tak nyatakan tuan-puan, tidak nyatakan. Dia tidak nyatakan di manakah tampuk pemerintahannya. Tetapi digambarkan dalam Al-Quran Zulkarnain ini seorang manusia yang Allah berikan kelebihan berkaitan tentang kekuasaan pemerintahannya. Dan luas pemerintahan tersebut daripada timur ke barat. Kita ambil iktibar tersebut. Kita ambil iktibar sungguh-sungguh apakah mesej yang Allah berikan kepada kita berkaitan tentang Zulkarnain ini. Okey, baik. Kerana apa dalam Al-Quran tidak perincikan peribadi Zulkarnain, masa atau berlakunya kisah tersebut. Tetapi dalam Al-Quran nyatakan tentang tersebut. Bahkan dalam hadis sahih pun tuan-tuan, tidak ada hadis yang kuat yang bercerita berkaitan tentang siapakah dia Zulkarnain ini dan bilakah berlaku kisah ini berlaku. Cuma kita kena yakin dan percaya ini kisah yang benar-benar berlaku, dan di situ kita perlu mengambil iktibar pengajaran berkaitan tentang Zulkarnain ini. Okey, lihat. Sebab dalam Al-Quran dinyatakan ayat tersebut, was'alunaka an Zulkarnain Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Artinya watak tu ada. Bila Quran sebut nama tersebut, di watak tu ada, jelas ada. Cuma tak diceritakan siapakah latar belakang dan sebagainya berkaitan tentang Zulkarnain. Okey. Kita lihat dari terjemahan. Zulkarnain tuan-puan artinya yang bererti pemilik dua tanduk. Pemilik dua tanduk. Dan beliau mendapat gelaran tersebut kerana kejayaannya menjelajah dan juga menguasai banyaknya negeri hingga ke ufuk timur dan barat pada masa pemerintahan tersebut. Tentunya daripada barat, kalau kata daripada timur tuan-puan, timur tu daripada Parsi. Kalau kata barat daripada Rom. Bukanlah nak kata kepalanya bertanduk, tidak tuan-puan. Tuan-tuan biasakan lihat cerita-cerita berkaitan tentang tentang raja ke, tentang pemerintahan dekat TV kan. Kan dia pakai topi besi tu kan ada dua tanduk tu. Tu sebab ada pendapat kata ulama tafsir menyatakan Zulkarnain tu ada gelaran untuk dia. Kenapa? Setiap kali bila mana dia keluar berburu, dia keluar pergi berperang, dia akan pakai topi tersebut, pakai topi tu. Topi sebagai pelindung untuk kepala dia. Dan topi tersebut ada dua tanduk tu. Yang contoh macam dalam TV tengok orang bila TV tu nampak dia ikut topi tu, tanduk tu, topi itulah. Bukan nak kata kepala dia bertanduk, tidak. Tetapi topi tu. Topi tersebut. Dan bila mana dia keluar saja daripada rumah, dia keluar nak pergi berperang, dia akan pakai topi. Dan dinyatakan tuan-puan bila mana Zulkarnain ini, bila mana dia berperang, dia tak pernah kalah tuan-puan. Tak pernah kalah. Dia sentiasa menang saja. Okey, baik.
Okey tuan-tuan, itu berkaitan tentang Zulkarnain. Dan ada juga yang menyebut gelaran tu diberikan kerana beliau pakai mahkota yang memiliki 2 tanduk. Itu 2 tanduk tu tuan-tuan. Ini pendapat daripada Imam Zamakhsyari juga berkaitan tentang hal tersebut. Adapun berkaitan tentang 2 tanduk itu tuan-tuan, itu pendapat daripada Imam daripada Dr. Wahbah Zuhaili dan tafsir Munir diceritakan bahawa Zulkarnain ni ada 2 tanduk. 2 tanduk sikit kepala pemerintahan lah tuan dan sebagainya. Baik. Dan ada juga pendapat yang menyatakan bahawa Zulkarnain ini bererti bertanduk 2. Bertanduk 2. Maka ada yang menyatakan Raja Kush ialah Zulkarnain. Buktinya pada tahun 1838 ini telah dijumpai objek seperti tanduk biri-biri di bahagian kepala tempat persemadian Raja Kush di Pasar Gate Iran. Ini ada pendapat lah dalam kitab. Banyak kitab tuan-tuan yang bercerita tentang Zulkarnain ini, tentang Zulkarnain ini. Cuma terlihat dalam Al-Quran Allah nyatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala lebih berminat untuk menyatakan tentang keistimewaan dan pemberiannya terhadap Zulkarnain dalam Al-Quran. Jadi kita ambil iktibar yang Allah berikan. Bila kisah itu sebab tuan-tuan, Quran ini memanglah di antara sejarahnya banyak. Tetapi Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran padat dengan sirah, padat dengan cerita-cerita, tetapi bukan buku sejarah, tidak. Al-Quran padat dengan ilmu, sains dan sebagainya, tapi dia bukan buku sains. Itu sebab kita lihat tuan-tuan. Dan dalam kisah Zulkarnain ini, Allah nyatakan tentang keistimewaan. Keistimewaan berkaitan tentang pemerintahan Zulkarnain. Apa ayatnya? Ayat yang selepas itu, ayat yang berbunyi, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Okey. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan pemerintahan di bumi dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Artinya tuan-tuan, dalam ayat ini Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Zulkarnain ini seorang raja. Seorang raja yang berkuasa penuh dalam memberikan segala perkara dan Allah membantu beliau dalam setiap pemerintahannya. Dan apa yang dibuat Allah menjayakannya. Artinya dia seorang raja, seorang manusia yang Allah berikan dengan ilmu pemerintahan, dikurniakan dengan tentera-tentera yang hebat dan juga peralatan-peralatan perang yang canggih, yang moden pada zaman tersebut lah. Zaman tersebut. Sebab tuan-tuan, ini di antara Al-Quran disebutkan sebagai jaminan Allah SWT. Bila pertikaikan sebut Zulkarnain itu, bila kita sebut dia Iskandar, Al-Quran sebut. Tapi dia seorang manusia yang dikurniakan dengan pemerintahan di bumi ini yang sangat kukuh, sangat utuh. Bukan calang-calang orang, bukan kaling-kaling orang katakan makcik, makcik yang bertudung, makcik yang telekung pink tu gelak-gelak aja. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita baca Quran, kita perlu dapatkan sedikit berkaitan tentang tadabbur pengajaran. Dalam ayat ini, dalam kisah ini, Allah nak kita ambil iktibar sungguh-sungguh berkaitan tentang pemerintahan. Tuan-tuan lihat, walaupun Zulkarnain ini dikurniakan dengan tampuk pemerintahan yang sangat luas daripada timur ke barat. Sebab kata Ibn Abbas tadi, kalau dia keluar pergi memantau makan masa 500 tahun. Tetapi tuan-tuan, dia seorang manusia yang sangat soleh, sangat patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia tetap juga beriman pada Allah dan juga tetap tetap jaga peribadi dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, jom kita menyusuri dengan kisah ini berkaitan tentang Al-Quran dulu. Kita ambil kesimpulan ini saja. Kita lihat bagaimana Allah SWT menerangkan bahawa Zulkarnain dimulakan penjelajahannya ke arah matahari terbenam di kelas barat. Tak tahu dimula di mana tuan-tuan, tak tahu di mana. Di mana tempat asalnya, rumah dia tak tahu, wallahu a'lam. Tapi dimulakan keluar nak pergi jelajah tersebut tuan-tuan di tempat matahari terbenam. Dan apa dibawa tuan-tuan? Para ulama mufassirin menyatakan bahawa
Bila mana Zulkarnain ni keluar, dia pergi berdakwah. Pergi bawa kalimah la ilaha illallah supaya beriman kepada Allah. Bawa itu. Dan peringkat awal dia pergi ke arah matahari terbenam di barat. Sebagaimana firman Allah, fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma. Lalu dia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. Dia ikut jalanlah dah betul. Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, dia mendapatinya terbenam di seluruh mata air yang hitam melumpur. Dan dia dapati di sisinya satu kaum yang kufur ingkar. Kita lihat. Bila mana dia keluar nak berdakwah tuan-puan, dia sampai satu tempat di mana tempat ini para ulama menyatakan bahawa dia berada di sekitar Laut Mediterranean, di benua Afrika hingga ke Lautan Atlantik. Dan mungkin negeri yang terlibat sebagai negeri Tunisia sekarang dan juga Algeria. Algeria ini pendapat daripada Imam Zamakhsyari. Dan mata air yang berlumpur itu artinya lautan. Artinya bila mana hitam berlumpur itu nak menggambarkan bahawa keadaan lautan yang sangat luas dan semakin gelap ketika matahari terbenam. Itu pendapat kepada para alim ulama. Okey, baik. Dan di situ tuan-puan, apa yang didapati oleh Zulkarnain ialah dia lihat di situ satu kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kaum, satu penduduk yang kufur dan melakukan kejahatan. Mereka ini kalau mengikut pendapat daripada dalam Imam Muhammad Baqir Ismail dalam Qasas Al-Quran, dia menceritakan bahawa kaum ini adalah kaum sebagai kaum Jabars, merupakan serpihan daripada kaum Thamud yang telah beriman dengan Nabi Saleh alaihissalam, yang berada di situ. Artinya Zulkarnain ini dijumpa ketika itu dari kaum Jabars, kaum serpihan kaum Thamud yang beriman kepada Nabi Saleh. Okey, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Serpihan daripada kaum Nabi Saleh tersebut, nama Thamud itu nama kaum Jabars. Jadi Zulkarnain sempat jumpa dengan kaum tersebut. Artinya itu sebab kata pada Mufassiri, pada Imam Tafsir, Zulkarnain ini hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Kerana ada cerita di situ tuan-puan. Saya ada terbaca satu hadis tuan-puan yang bercerita tentang dan satu taraf hadis tu tak adalah hadis tu sahih tuan-puan, tapi mungkin taraf je hadis yang dhaif, tapi kita ambil iktibar di situ. Ada satu kisah yang mengatakan bahawa Zulkarnain pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim sedang tawaf di Kaabah. Dia jumpa. Artinya itu yang mendapat yang menyatakan bahawa Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu je pendapat yang ada tuan-tuan, yang ada. Tidak kuat mana, tapi mungkin boleh diterima pakai. Cuma nak confirmkan betul tak betul tuan-puan, nanti kita kena tanya. Tanya bila? Tanya di akhirat nantilah tuan-puan. Bila mana di syurga nanti, insya-Allah. Bila mana Zulkarnain juga masuk syurga, insya-Allah. Kita juga mungkin-mudahan kita doakan kita masuk syurga sama-sama. Bila mana kita masuk syurga nanti tuan-puan, kita tak buat apa-apa dah. Kat syurga nanti kita tak perlu nak masak air, tak perlu nak buat air kopi dan sebagainya, semua dah terhidang. Jadi bila mana kita ada masa lapang, kita free, kita pergilah cari Zulkarnain, kita tanya dia, adakah awak Zulkarnain dalam Quran sebut sekian, hidup zaman bila? Tentu kita ceritalah tuan-puan. Itu sebenarnya. Itu kebenarannya nantilah. Cuma sekarang apa maklumat yang ada tuan-puan, pada alim ulama menyatakan bahawa bila mana Zulkarnain ini pergi ke barat matahari terbenam tersebut, dia terjumpa dengan satu kaum nama kaum Jabars. Kaum Jabars iaitu serpihan pada kaum Thamud yang beriman pada Nabi Saleh alaihissalam. Dan di situlah Zulkarnain menjalankan dakwahnya dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah di situ. Dan apa yang berlaku tuan-puan? Ayat tersebut disambung dengan Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim musna. Artinya di situ tuan-puan Allah berikan pilihan kepada Zulkarnain. Pilihan kepada beliau untuk orang kata untuk mengadili mereka, untuk mengadili akan
kaum tersebut, kan? Kerana Zulkarnain ini berdakwah tuan-puan, bersumberkan wahyu daripada Allah SWT, dan dia dapat wahyu terus. Bila dapat wahyu terus bila ayat tersebut qulna ya Zulkarnain, ayat tersebut bila mana Allah kata kami berfirman kepada Zulkarnain, kami mengilhamkan kepada Zulkarnain. Bila ayat ini ada para ulama kata itu sebab dia terjemahkan Zulkarnain sebagai Nabi Zulkarnain sebab ayat tersebut. Cuma tak dinyatakan akan dia Nabi ataupun tidak. Cuma bila mana ayat disebut qulna ya Zulkarnain, bila mana kami berfirman dengan mengilhamkan kepada Zulkarnain, dikata Nabi. Tapi ada kata ulama tafsir kata Zulkarnain seorang wali, sebab ayat ini disebut sebagai qulna, bukan cakap direct tidak, tapi mengilhamkan. Wali dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Allah, wahai Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka dan engkau bertindak sebaik terhadap mereka. Okey. Artinya di sini adalah berikan pilihan kepada Zulkarnain. Dengan ilmu yang dia ada, adalah pandu kehidupan Zulkarnain berjumpa dengan kaum yang kafir ini. Kalau beri pilihan kepada Zulkarnain, terpulanglah. Kau nak azab dia ke ataupun bertindak baik dengan mereka. Okey. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan dalam tafsirnya, bila mana Allah SWT mengilhamkan kepada Zulkarnain tentang dua pilihan ini, tentang dua pilihan bagaimana Zulkarnain bertindak kepada penduduk tersebut, sama ada nak mengazab mereka dengan menjatuhkan hukuman bunuh sebab mereka kafir, ataupun berbuat baik dan bersabar dengan mereka di samping terus berdakwah. Tuan-tuan lihat tuan-puan, kalau katalah kita ni tuan-puan diberikan peluang tersebut, diberikan peluang kita sebagai ketua negara contohlah, diberikan peluang untuk terpulanglah pada kita nak pancung dia ke, kita nak biarkan dia hidup ke, kita akan fikir biasanya berkaitan tentang emosi. Kalau kata kita simpan dendam dengan dia, kita akan bunuh dia tuan-puan, kita akan bunuh dia. Kalau kata kita fikir jauh, kita fikir dia pun makhluk Allah juga, mungkin yang berlaku itu sebab kesilapan dia ketika itu, dan kita boleh memaafkan dia. Tu pilihan pada kita. Sebab itu Zulkarnain juga tuan-puan diberikan pendapat bahawa untuk membuat pilihan pada keadaan tersebut, sama ada dia nak azab ke ataupun nak biarkan saja. Baik. Berdasarkan ayat ini, ada pendapat yang menyatakan bahawa Zulkarnain bukan seorang nabi. Ada orang kata Nabi Zulkarnain, tapi dia bukan seorang nabi. Maka wahyu itu merupakan suatu ilham daripada Allah SWT. Disebut sebagai al-ilhamul fitri lil insan. Artinya ilham yang fitrah untuk manusia, sebagaimana yang berlaku kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Nampak tak tuan-puan? Ibu Nabi Musa dapat juga ilham benda ni. Kan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Firaun pesan setiap bayi lelaki yang lahir mesti dibunuh. Tapi bila mana ibu Nabi Musa alaihissalam melahirkan anak lelaki, dia dapat ilham, jangan bunuh anak ini, tetapi kau hanyutkan dia. Itu sebab tuan-puan, nak gambarkan tuan-puan dalam ayat ini jadi hujah, menjadi pendapat pada alim ulama menyatakan Zulkarnain bukan seorang nabi, kerana dia diberikan ilham yang fitrah kepada manusia, seperti mana yang berlaku kepada kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Okey. Imam Ar-Razi pula menyatakan bahawa Zulkarnain memang menerima wahyu terus daripada Allah, tanpa sebarang perantaraan. Jadi pendapat Imam Ar-Razi kata Zulkarnain seorang nabi. Okey, baik. Kebenarannya wallahu a'lam, tanya di akhirat nantilah, di syurga nanti, itu kebenarannya. Okey, baik tuan-puan. Ada pula berpendapat yang menyatakan bahawa mungkin wahyu yang diterima Zulkarnain tersebut telah disampaikan Allah kepada nabinya, tak tahu siapa namanya pada zaman tersebut,
kemudian disampaikan kepadanya. Itu sebab kata maklumat tersebut disampaikan kepada Nabi yang disebut zaman tersebut, zaman Nabi Zulkarnain dan Nabi Ibrahim. Jadi mungkin sampai kepada Ibrahim, disampaikan kepada Zulkarnain. Itu berkaitan tentang siapakah dia Zulkarnain. Cuma ni tuan-puan, saya nak buat kesimpulan di sini tuan-puan, untuk mengambil iktibar tentang kisah Zulkarnain ini. Kita lihat dalam kisah ini tuan-puan, kita lihat bagaimana dalam kisah Zulkarnain ini kita lihat Allahu selamat nampak okey. Okey. Dalam kisah ini tuan-puan kita lihat bagaimana seorang yang Allah berikan tampuk pemerintahan yang sangat besar, sangat hebat. Dan saya cuba sentuh satu tempat saja di matahari terbenam tadi. Sebab ada dua kisah lagi tuan-puan, dia pergi ke tengah bagi jumpa dengan Yajuj Majuj dan sebagainya. Saya takut kuliah kita berpanjangan sampai 2 jam 3 jam. Saya tak nak macam tu tuan-puan. Jadi ambil iktibar tuan-puan, dalam kisah Zulkarnain ini nak menunjukkan bahawa tentang sikap seorang pendakwah, di mana walaupun Zulkarnain ini seorang yang berikan pemerintahan yang sangat besar, sangat hebat, sangat luas, tetapi beliau masih seorang pendakwah yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam perjalanannya tuan-puan, dia bertemu dengan orang yang kufur, bertemu dengan orang yang tidak ada pakaian hidup dan sebagainya, tetapi beliau tidak mencela, beliau tidak mengecilkan, bahkan tidak menghina apa yang berlaku pada umat tersebut, tetapi dia cuba membantu dengan kebijaksanaannya, sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita lihat dalam konsep pendakwah ini, dia perlu menunjukkan contoh akhlak yang terbaik, iaitu husnul khuluq, akhlak yang terbaik. Dia merupakan aspek yang terbaik dalam bab berdakwah, untuk mengajak orang kebaikan dan sebagainya. Bahkan kita lihat juga tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana berkaitan tentang Zulkarnain ini tuan-puan, satu tokoh yang sangat hebat bila kita baca tuan-puan. Cuma kita ambil masa lain yang akan datang insya-Allah, mudah-mudahan cerita tentang secara detail berkaitan tentang Zulkarnain ini. Kerana dia seorang watak yang sangat hebat. Ayat bercerita tentang dia pun panjang tuan-puan, tentang kisah yang berlaku kepadanya. Cuma kita ambil kesimpulan di sini tuan-puan, kalau dia seorang nabi yang hebat lah tuan-puan, nabi yang hebat, tapi dia tak nyatakan sebagai nabi. Mungkin sebab sini gelaran saja, Zulkarnain itu gelaran. Kalau kata nabi, mungkin sebut Nabi Zulkarnain. Dan mungkin juga seorang raja tuan-puan, sebab dia ada tahluk pemerintahan dan sebagainya. Tapi ada pendapat kata seorang wali, sebab ayat tadilah qulna ya Zulkarnain, Allah mengilhamkan terus kepada beliau berkaitan tentang keadaan tempat tersebut, kufur ataupun beriman dan sebagainya. Cuma ya tuan-puan terlihat, bila mana kita lihat mereka yang berdakwah ini, mereka membawa ajaran Allah SWT, mereka berdakwah untuk sebarkan Islam, untuk sebarkan beriman kepada Allah SWT, dan dia tidak menggunakan akal, tidak menggunakan emosinya, tetapi dia menggunakan akal fikirannya yang baik, yang bernas. Bahkan setiap tanduknya tuan-puan, dia akan rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sikit pun tak meninggi diri tuan-puan, walaupun kerajaan yang besar. Kita hari ini kadang-kadang tuan-puan baru diberi amanah untuk memegang satu organisasi ataupun satu jawatan kuasa dan sebagainya, kita pun dah berbangga diri, dah bangga ego dan sebagainya. Tapi berbalik pada Zulkarnain tuan-puan, dia tidak begitu. Dia sangat alim, sangat hebat tuan-puan. Bahkan dalam penjelajahan Zulkarnain ke serata dunia, beliau dianugerahkan dengan segala kelengkapan dan kekuatan ketenteraan yang dapat mematahkan segala tentangan daripada siapa saja yang mendekat kemaraannya. Artinya tuan-puan, Zulkarnain dia bukan keluar seorang-seorang tuan-puan. Kalau kata keluar seorang-seorang mungkin kos sikit lah kot, tapi dia keluar dengan tentera-tenteranya. Ada pendapat kata dengan 1,000 tenteranya, ada kata dengan berpuluh ribu. Tapi bayangkanlah tuan-puan, dengan ketenteraan tersebut, dia bukan bawa sekitar 1,000, 2,000, tidak duit.
Mungkin tak bawa tentang 10,000 duit, tapi mungkin berpuluh ribu, berjuta dia bawa tuan-tuan. Sebab dia nak tanggung seluruh tentera-tentera je. Itu sebab kata Allah, dia seorang manusia yang sangat hebat, dapat takluk dunia ini. Bahkan kata Allah, Allah berikan dia kelebihan tentang pemerintahan dunia yang sangat besar, sangat hebat. Bukan segi ilmu saja, tetapi penuh dengan kelengkapan, penuh dengan kekuatan ketenteraan dan sebagainya. Artinya tuan-puan, barang siapa yang menentang dia pasti akan dibunuh, pasti tercedera, bahkan akan ditawan dan melarikan diri jauh daripadanya. Sebab tuan-tuan, pada zaman pemerintahan ini, zaman pemerintahan Zulkarnain ini, mereka yang kufur, yang tak tunduk pada dia akan dibunuh lah tuan-tuan, akan dibunuh. Okey. Cuma kita lihat dalam kisah ini, bab kisah yang ketiga itu, dan kisah Zulkarnain, dia bertemu dengan satu kaum yang mengadu berkaitan tentang Ya'juj Ma'juj. Kalau katalah Zulkarnain sempat berjumpa dengan Ya'juj Ma'juj, pasti Ya'juj Ma'juj akan habis, akan tak ada. Tapi dia tak jumpa secara direct tuan-tuan. Dia jumpa dengan kaum, dengan satu kaum yang mengadu kampung mereka diganggu ataupun dicerobohi oleh Ya'juj dan juga Ma'juj. Dan dia minta agar Zulkarnain bantu untuk menghalang agar tak diganggu lagi oleh makhluk tersebut, oleh kaum tersebut. Dan Zulkarnain berikan juga bantuan tersebut, dan bahkan bantuan tersebut Nabi juga bagi bantuan di segi ilmu, apa yang dia ada, di segi kepakaran tentang kepakaran, keadaan sebagainya, dia minta sendiri kaum tersebut. Itu sebab tuan-tuan, dalam kisah ini kita perlu clear sungguh-sungguh. Boleh baca buku-buku berkaitan tentang Alexander the Great sebagainya, Zulkarnain, cuma fakta tersebut jangan sampai menyimpang, jangan sampai menyimpang. Ada orang kadang-kadang dia suka tokok tambah tuan-puan, tokok tambah untuk bagi sedap kan. Bahkan kita ambil iktibar dalam hal ini, diceritakan bahawa kenapa diberikan cerita yang terakhir berkaitan tentang Zulkarnain ini, nak gambarkan kepada kita tuan-puan, berkaitan tentang fitnah kekuasaan, tentang fitnah pemerintahan. Bila mana kita diberikan amanah untuk kita seorang suami contoh pun, ibu-ibu, abang-abang, sebagai suami, sebagai ayah takbir keluarga kita juga berikan kuasa untuk takbir keluarga kita. Tapi kita ada kuasa tuan-puan, ada kuasa dan sebagainya. Tapi kita binalah di segi pemerintahan kita, di segi takbiran kita, dengan berpandukan Al-Quranul Karim, berpandukan dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut emosi tuan-puan. Kita risau sangat-sangat. Kalau kita ikut emosi tuan-puan, kita akan ke arah keburukan, kejahatan. Bahkan ada orang yang hebat daripada kita. Ada orang yang sangat hebat, pemerintahan dia sangat besar, tapi sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajaklah mereka. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana sekarang kita berada dalam masih dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, berada di rumah, kita kontrollah anak isteri kita. Jangan dalam kegairahan kita keluar ini, kita boleh luruskan semua, kita keluar ramai-ramai, pergi shopping kompleks sebagainya, boleh, tak masalah tuan-puan. Tapi masih berjaga-jaga. Nama pun proses pemulihan. Dan yang terbaru tuan-puan, tak saya tadi, satu positif dah di Selangor, iaitu di Kedai Gunting katanya, wallahualam, tak pasti, dapat daripada Kedai Gunting. Itu sebab tuan-puan, kita rasa kita sihat, tapi kita masih tak menjaga di segi pergerakan, penjarakan sosial dan sebagainya, tak nak pakai sanitizer. Kita kena jaga tu semua tuan-puan. Itu sebab dalam ayat ni tuan-puan, sebab kisah bukan ayat, sebab nak ringkas saja tuan-puan, tu ambil iktibar sungguh-sungguh. Siapa pun dia, watak dalam Al-Quran tuan-tuan, ada watak yang bukan seorang Rasul, bukan seorang Nabi. Tapi para peneliti ulama mengatakan bahawa Zulkarnain bukan seorang Nabi, tapi dia raja. Yang kuat kata dia raja. Yang kedua, dia wali Allah. Wali ni bawah sikit daripada Nabi dan juga Rasul. Itu sebab tuan-tuan, dia berikan pemerintahan, tapi dia cukup beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil iktibar sungguh-sungguh apa kita tadaburkan tuan-tuan. Dikurniakan dengan kerajaan yang besar, tapi beriman kepada Allah. Setiap tindak tanduknya dia berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan kita tuan-tuan. Walaupun kita diberikan dengan kelebihan, kepakaran dan sebagainya, rujuk juga Al-Quran, rujuk juga kitab tafsir dan sebagainya, baca juga tuan-puan, untuk ambil iktibar sungguh-sungguh agar kita tidak terpesong tentang
huraian kita, penjelasan dan sebagainya. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana kita sebagai manusia hidup di dunia ini tuan-puan, sesiapa pun kita berada di mana pun, kita ada pemerintah, kita ada ulil amri, kita kena ikut akur apa yang mereka katakan tuan-puan. Walaupun kita ada pendapat masing-masing, tapi kita risau pendapat kita itu dikuasai ataupun didorong oleh nafsu, na'udzubillah. Dan kita pun tak tahu adakah pendapat kita itu disokong oleh akal fikiran kita yang sihat ataupun landaskan nas Al-Quran. Kalau itu alhamdulillah. Itu sebab kena berjaga-jaga tuan-puan. Berkaitan tentang Iskandar tuan-puan, sangat besar dan panjang cerita dia. Saya ringkaskan saja sebab saya risau takut terlajak masa. Setelah cerita banyak takut terlajak masa tuan-puan. Mungkin kita akan datang lagi insya-Allah. Mungkin bila mana saya berkisah, mungkin kita ada masa, kita akan tadabbur suratul Kahfi. Mungkin lebih panjang lebar sikit tuan-puan, akan masa dan sebagainya, buat rangkaian dan sebagainya. Sebab setiap ayat ini tuan-puan ada cerita je, cuma kesimpulan di situ berkaitan tentang Zulkarnain tuan-puan, tentang kesimpulannya berkaitan tentang Zulkarnain ini, iaitu seorang manusia. Kita ambil iktibar bahawa kisah Zulkarnain ini kisah yang diiktibar kepada raja. Kisah Zulkarnain dalam Quran boleh diambil iktibar kepada seorang raja maupun sultan maupun presiden suatu kerajaan supaya menyediakan pasukan keselamatan yang kuat dan kelengkapan tenteraan yang sangat canggih dan sebagainya. Dan juga kalau kata kita sendiri pun sebagai ketua tuan-puan di keluarga, bukanlah kata kita hebat juga, tapi kita siapkan keselamatan untuk anak isteri kita. Kalau kata nak keluar itu, standbykan dengan hand sanitizer, standbykan dengan face mask dan sebagainya. Dan kita sebagai ketua sediakan keselamatan untuk anak-anak kita dan pelindung kepada mereka. Itu sebab tuan-tuan, di samping dia sebagai iktibar kepada raja dan sebagainya, Zulkarnain juga digambarkan sebagai seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa dan mengikut panduan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat diri kita sendiri tuan-puan. Adakah kita sebagai keluarga, kita bawa anak isteri kita baca Quran, solat dan sebagainya? Kalau kata kita sebagai pemimpin organisasi sebagainya, adakah kita ajak mereka untuk berjemaah sama-sama, untuk tambahkan ilmu Al-Quran dan sebagainya? Jadi tanggungjawab kita tuan-puan, tanggungjawab kita. Kalau kata tuan-puan sebagai majikan, perlu pastikan anak-anak buah kita juga boleh belajar Al-Quran sama-sama. Pesan-pesan juga, dan kita juga letakkan dalam jadual office kita ada slot berkaitan tentang Al-Quran seminggu sekali mungkin. Ada slot berkaitan tentang tahsin Al-Quran. Itu terbaik tuan-puan. Itu sebab kita sebagai pemimpin. Bahkan bila mana seorang rakyat ataupun bila mana anak buah kita sebagai majikan diasuh supaya mentauhidkan Allah SWT, jadi hamba kepada Allah ikan hamba yang baik, insya-Allah mudah-mudahan. Persoalan di sini tuan-puan, kita kena buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, sikap ikhlas yang dibina dalam Zulkarnain membantu kaum tersebut, walaupun mereka kufur, ada mereka mungkin kurang beriman dan sebagainya, tapi ikhlas dia membantu tu tuan-puan, menampakkan bahawa dia seorang insan yang sangat soleh. Bahkan pemimpin juga perlu berinteraksi dan bekerjasama dengan rakyat dalam usaha membangunkan negara. Inilah tuan-puan. Dan kita lihat sekarang, syukur alhamdulillah tuan-puan, bukan nak memuji tidak, tapi bila mana berlakunya COVID ini tuan-puan, alhamdulillah Allah kurniakan kita dengan pemimpin yang sangat memahami. Dan berkaitan tentang permasalahan agama, Allah kurniakan seorang tokoh yang dapat memberikan panduan yang terbaik berkaitan tentang solat ketika COVID, tentang sebagainya, tentang agama sebagainya. Itu macam terbaik tuan-puan, semua datang daripada Allah SWT. Bahkan kita lihat juga tuan-puan, kita tak kuasa apa-apa pun, tapi Allah yang mentakdirkan kehidupan kita hari ini. Bahkan ada pendapat juga tuan-puan, burung yang terbang di udara tuan-puan, bukan kehebatan sebab sayapnya hebat, tidak tuan-puan, tapi sebab Allah yang memegang burung tersebut, yang memastikan dia terbang dengan baik. Kalau kata itu juga yang kapal terbang tuan-puan, kalau kata kita cakap kapal terbang tu terbang sebab aku cipta sayap kapal terbang tu seperti burung dapat tahan, tidak tuan-puan. Allah yang mentakdirkan kapal terbang tu dapat landas dengan baik dan sebagainya. Hebat mana pun kita tuan-puan, bila Allah katakan tak berlaku juga. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian,
Dalam Al-Quran banyak kisah, banyak sirah yang berkaitan tentang kehebatan seseorang, tetapi di segi keimanan dia sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat tawaduk. Kita ni hari ini tuan-puan iktibar sama-sama, tuan-puan baru dapat 23 kenikmatan tapi dah berbangga diri, dah lupa diri, lupa daratan dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kisah Zulkarnain saya buat ringkas saja untuk kita beriktibar sungguh-sungguh. Dia seorang raja, seorang manusia yang beramal soleh, yang alim, yang setiap tanduknya berpandukan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bermohon kepada Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit sebanyak iktibar daripada kisah ini kita jadi orang yang terbaik. Berbalik kepada Al-Quran, tuan-tuan, balik pada Al-Quran. Sibuk macam mana, tuan-puan, cuba baca Quran hari-hari, tuan-puan. Sibuk macam mana sekalipun takkan jadual kita mesti baca Al-Quran. Sakit ke, sihat ke kita, tuan-tuan, masih berbalik kepada Al-Quran. Minta ampun dan maaf, tuan-puan, tak sempat nak baca komen-komen yang tuan-puan bagi sebab laptop ni bateri habis pula, tak sempat cas, tuan-puan. Tapi insya-Allah bila saya baca nanti saya akan komen, saya akan jawab di situ insya-Allah. Jika soalan tu berkaitan tentang apa soalan yang boleh saya jawab, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya rasa tuan-puan cukuplah perkongsian pada malam ini. Mungkin tak apa 1 jam. Kisah ringkas berkaitan tentang siapakah dia Zulkarnain. Kalau kata sebelum ni kata Iskandar, terpulang, tak masalah, tuan-puan. Cuma dalam Quran sebut Zulkarnain tu, Zulkarnain lah. Ada kata tu gelaran. Gelaran diberikan kepada orang yang berikan tampuk pemerintahan yang ada 2 tanduk. Kehebatan, dapat mentadbir, dapat kerajaannya daripada timur ke barat. Ada kata dia wali Allah. Yang tepatnya, tuan-puan, nanti kita tanya sendirilah, tuan-puan, di syurga nanti mungkin. Tapi kita jumpa nanti di padang mahsyar, tanyalah, tuan-puan, siapakah dia Zulkarnain sebenarnya. Bahkan dalam ayat ini sebut qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Nabi pun sebut aku akan ceritakan tentang kisahnya. Siapakah dia? Wallahu a'lam. Cuma dalam para ulama juga mengatakan dia juga kata raja, ada kata nabi dan sebagainya, ada kata juga bukan. Tapi kita tak boleh strict pada satu maklumat sebab dalam Al-Quran tak dinyatakan siapakah dia. Cuma kita perlu mengambil iktibar, mengambil pedoman berkaitan tentang apa yang berlaku kepada Zulkarnain ini. Bagaimana dia mentadbirkan keadaan kerajaan dia, walaupun besar mana, tetapi dia seorang yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita juga, tuan-puan, walaupun kita tak ada kerajaan, walaupun kita tak ada, kita bukan ketua negara, kita hanya ada keluarga sahaja, tapi kita barulah keluarga kita beriman kepada Allah. Kita tadbirlah kerajaan kita yang kecil ini, kerajaan kita ini, untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpandukan dengan Al-Quran. Teruskan solat berjemaah di rumah, tuan-puan, dengan kuliah juga bersama-sama dengan anak isteri dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Taala, dan kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penting sekali, tuan-puan, kita bermohon kepada Allah agar Allah redha kepada kita. Bila kita redha kepada kita, insya-Allah kehidupan kita akan dipandu dengan lebih baik, insya-Allah. Dan cukuplah puasa pada malam ini, tuan-puan, sekadarnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah dan buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri, tuan-puan. Tak apa, maaf. Mungkin sebab kekurangan sikit poin pada malam ini, sebab kesibukan waktu yang ada atau musuh masa dan sebagainya, tuan-puan. Tak apa, maaf. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pun ada manfaat pada kita semua, insya-Allah. Dan jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah, tuan-puan, dalam kisah akan datang. Dan kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.